Baiklah, sekarang kita masuk ke slot 2 PLC PSS Mektar seri 1 tahun 2021. Baiklah, apa yang perlu anda sediakan sewaktu mengikuti demo ini? Pertama sekali adalah lebih baik anda login Google Chrome menggunakan ID Delima dan membina kuis menggunakan ID Delima juga. Kemudian sediakan laptop, komputer ataupun smartphone, dan saya syorkan anda menggunakan dua peranti, ya, satu untuk melihat video demo ini dan satu peranti lagi untuk membuat hands-on. Dan untuk hands-on itu adalah lebih baik menggunakan laptop ataupun komputer. Dan talian internet hendaklah stabil, ya. Okey, dan untuk video demo ini saya sediakan 3 bahagian. Bahagian pertama adalah penyediaan kuis, iaitu Google Quiz. Bagi yang sudah mahir dan biasa menyediakan kuis Google, anda boleh skip bahagian 1 dan boleh terus ke bahagian 2, iaitu pengaktifan add-on aplikasi Certify M. Bagi yang sudah ada add-on ini dalam Google Form, anda boleh skip bahagian 2 dan terus ke bahagian 3, iaitu penghasilan sijil digital, iaitu Customize Template. Okay, so mari kita mula. Untuk menghasilkan kuis Google Form, kita search forms pada Google. Okay, adalah lebih baik kita login menggunakan ID Delima, ya, untuk membina kuis ini. Kemudian kita klik blank quiz. Dan berikan nama kepada kuis ini, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk meletakkan tajuk kuis, tajuk file untuk kuis ini. Dan bahagian ini adalah tajuk kuis. Yang di atas tadi itu adalah tajuk file. Okay, yang ini adalah tajuk kuis, kuis Club Science. Dan di bahagian description, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak apa-apa arahan yang berkaitan dengan kuis. Dan di sini saya sedia maklumkan sekiranya pelajar memperolehi skor 80% dan ke atas, mereka akan layak menerima sijil digital. Bagian ini terpulang kepada cikgu-cikgu apa arahan ataupun maklumat yang ingin dimasukkan. Untuk membina sijil digital, untuk membolehkan maklumat-maklumat pada sijil itu dipaparkan, perkara-perkara asas yang perlu kita letakkan di bahagian awal kuis Google ini adalah semestinya nama penuh, ya. Nama perlu ada pada sijil, dan apalagi maklumat yang kita perlu masukkan dalam sijil seperti kelas, mungkin nomor kad pengenalan, ya, yang lazimnya ada pada sijil, ya. Dan kita perlu maklumkan di sini untuk nama tu perlu seperti yang ada dalam kad pengenalan, dan sebaik-baiknya adalah dalam huruf besar. Dan kita boleh maklumkan di situ bahawa pihak penganjur, yaitu cikgu-cikgu sendiri, tidak akan bertanggung jawab ke atas kesalahan ejaan nama yang terpapar pada sijil digital itu kelak. Ini sebagai langkah awal lah sekiranya ada masalah berlaku. Dan untuk bahagian maklumat umum ini, kita perlu aktifkan button required untuk memastikan murid wajib mengisi, dan dia tidak boleh submit form selagi tidak mengisi bahagian yang perlu itu. Okey, maklumat yang kedua adalah kelas. Untuk kelas kita pilih short answer. Untuk dia type nama kelas lah. Okey, kalau guru
kita kelas/guru ataupun kelas/jawatan. Yang ketiga, kita minta murid ataupun peserta masukkan nombor kad pengenalan. Ini sekiranya kita membina form untuk kehadiran program yang dianjurkan untuk guru-guru, so kita perlu nombor kad pengenalan untuk dimasukkan dalam SPLG. Jadi letaklah maklumat nombor pengenalan di situ untuk dikutip. Pastikan bagian maklumat umum ini points adalah 0. Pastikan semua adalah 0. Hanya soalan kuis saja yang kita perlu letak markah. Okey. Untuk pembinaan kuis, saya suka membina section baru untuk bahagian soalan. So kita klik section. So kita ada section yang kedua. So bila kita buat section, kuis kita tu akan lebih sistematik. Ya, jadi ada bahagian pertama tu murid isi maklumat. Kemudian bahagian kedua barulah dia jawab soalan. Okay, bahagian description ni terpulang kepada cikgu-cikgu. Okay, kita type soalan. Memandangkan ini adalah kuis sains, jadi kita letak soalan yang berkaitan dengan topik sains. So saya pilih topik kelas makanan sebagai soalan. So, untuk kuis ini saya bagi contoh 5 soalan ya. Jika kita ingin masukkan gambar dalam soalan kuis, so kita boleh pilih Google Image Search dan search gambar yang kita ingin cari. Dan di sini ada banyak pilihan, so kita pilih yang mana sesuai ataupun yang kita suka lah. Kita boleh juga pilih sumber dari Google Drive untuk grafik yang kita telah upload di Google Drive untuk kita gunakan. Oke, kemudian kita set jawaban. Cikgu-cikgu boleh terus hands on ya untuk buat kuis. Jika belum pernah membina kuis Google Form, boleh terus hands on. Sebab kita perlu ada tapak kuis dahulu sebelum kita boleh jana sijil digital. Okay, so setiap soalan kuis kita letak point, okay, markah, kemudian kita set jawaban. Markah tu terpulang kepada cikgu-cikgu. Okay, untuk saya pilih satu lah untuk markah ini. Dan jangan lupa aktifkan butang required untuk mewajibkan murid jawab soalan tersebut. Okey, seperti yang saya maklumkan, kita perlu tapak Google Quiz sebelum kita dapat menjana sijil digital. Sebab kita perlu link ke quiz ataupun borang ya untuk membolehkan sijil digital dijana ya. Jadi bagi para peserta yang sudah ada kuis, boleh terus buka kuis yang sedia ada tu yang telah kamu bina dan terus ke video bahagian 2 ya. Bagi yang belum ada kuis, anda boleh guna step ini dan bina kuis pertama anda. Oke, ini soalan kedua. Ada banyak bentuk pilihan ya yang kita boleh set dalam Google Quiz ni. Bagi yang baru pertama kali membina quiz menggunakan Google Form, kita ada multiple choice, kita ada check boxes untuk jawapan lebih daripada satu. Okay. Dan jangan lupa ya, markah perlu ada dan set jawapan yang betul. Dan klik done dan jangan lupa aktifkan butang required. Kemudian kita tambah soalan, soalan yang ketiga.
Okey, kita sudah soalan ketiga dan saya percepatkan video ini. Soalan keempat. Okey, dan soalan kelima saya percepatkan. Okey, setelah selesai semua soalan, kita kena double check pastikan semua soalan sudah diaktifkan butang required dan ada markah. Okey, so kita view setting ya, setting untuk quiz ini. Kita untick untuk restrict to MOE user. Kemudian di bahagian presentation kita type paparan kata-kata yang akan muncul jika murid selesai menjawab quiz. Dan kita boleh ingatkan semula untuk mengulang jika mereka tidak berjaya mendapat sijil, sebab kita sudah set untuk 80% baharulah sijil digital dapat dijana. Jadi kita boleh bagi reminder lah di bahagian akhir borang jawapan, borang quiz. Okay, selepas murid submit. Kemudian bahagian quizzes kita boleh ubah setting. Jika kita tidak mau belajar lihat jawapan yang betul, kita boleh untick. Kalau kita nak belajar lihat jawapan yang betul, kita boleh biarkan tick lah. Kemudian save. Dan